Nah, ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam kuliah Ramadan episod yang ke-8 pada petang Yes. ini. Hari ini kita istimewa bersiaran langsung di Nilai. Inilah outlet Nilai kita di Nilai Square. Afia Living Nilai. HQ Ah. Dr. Rahman Marketing ya di Nilai Betul. Square. Tengok cantik backdrop kat belakang ni. Sebelah ni ada KFC. Kalau nak tahu lemak je KFC kan. Sebelah ni ada lorong tempat orang jual banyak kedai langsir. Tapi tengah-tengah tu ada kita kat sini. Yes. Jangan lupa share dulu, tap screen, like, subscribe semua media sosial Dr. Norman yang dekat TikTok. Jangan lupa share kat Facebook, jangan lupa share. Hari ni tajuk yang kita nak membincangkan adalah 4 cara reverse metabolic syndrome. Apa tu? Okey doktor, nak tanya dulu. Apa tu metabolic syndrome? Ramai juga yang tak tahu. Boleh betul. terangkan sikit tak? Ramai orang tak faham sebenarnya metabolic syndrome tu apa. Maksudnya metabolic syndrome basically sebenarnya adalah masalah gangguan metabolisme tubuh. Kan? Ini special pakai ni yang nampak ni. Tanjak. Okey. Kenapa berlaku gangguan metabolisme tubuh? Sebab berlaku gangguan kepada hormon. Specifically sebenarnya adalah hormon insulin. Kan bila kita punya pemakanan tak betul, menyebabkan peranan insulin tinggi. Peranan insulin tinggi itu menyebabkan masalah insulin resistance. Orang yang mengalami masalah insulin resistance dia ada beberapa tanda yang utama. Yang pertama sekali ialah masalah perut buncit. Perut buncit tu. Yang kedua dia ada masalah tekanan darah tinggi. Tapi bukan orang mengandung orang mengandung itu sementara buncit kan. Tekanan darah tinggi. Yang ketiga dia ada masalah kolesterol baik dia rendah. HDL dia rendah. HDL rendah. Yang keempat dia ada masalah triglyceride tinggi. Ini tanda-tanda orang ada masalah metabolic syndrome. Itu cerita dia. Okay. So orang yang mengalami masalah metabolic syndrome ni biasanya ada masalah berat badan. Dia ada tanda-tanda lain metabolic syndrome ni. Contohnya dia cepat letih, kan, tak mudah hilang tenaga, nak bersenam tak larat. Lepas tu kadang-kadang kulit dia ada masalah macam skin tag yang teruk je ni. Ataupun yang lain-lain hitam tu. Lain-lain hitam tu dia panggil acanthosis nigricans. Kat tengkuk belakang selalu ada. Hitam kat tengkuk ni. Kadang kat sini hitam, kat sini hitam, kat tiap pun hitam. Tu dia. Itu tanda-tanda lah metabolic syndrome atau insulin resistance. Jadi ini masalah-masalah ni kalau dibiarkan lagi, dia akan melarat dapat penyakit diabetes type 2. Diabetes jenis 2 Jadi orang ada masalah sebenarnya orang ada masalah diabetes type 2 asal startnya dengan pre-diabetes atau kita panggil sebagai metabolic syndrome. So basically metabolic syndrome ialah pre-diabetes. Sebab tu jugalah kita buat set promo Ramadan. Set diabetes boleh dapatkan dekat link bawah admin kita ada pin. Sementara kita elaborate tajuk-tajuk sepanjang live ni, kita selitkan sekali combo-combo promo Ramadan. Yes, betul. Kita nak faham kenapa kita buat combo ni. Sebab kita nak memudahkan orang guna je insyaAllah. Kalau ada masalah metabolic syndrome, ada masalah perut buncit tak mau turun-turun, ada masalah tekanan darah tinggi tak mau turun, mungkin ada masalah metabolic syndrome. Sebenarnya kalau nak confirm metabolic syndrome, dia kena cek paras insulin. Kalau paras insulin lebih daripada 5, itu dikira sebagai tinggi lah. Itu adalah tanda-tanda metabolic syndrome dari segi ujian darah. Yang lain kalau nak tahu ujian darah ialah bila HDL dia rendah dan triglyceride dia tinggi. Itu tanda-tanda lain orang ada masalah metabolic syndrome. So, kalau ada masalah ni kan, jangan ambil ujian darah ni fokus pada kolesterol. Sebab kolesterol tinggi tak semestinya metabolic syndrome kan. Dan kolesterol tinggi makan ubat turun. Tapi ada orang dah makan ubat pun metabolic syndrome ni tak pulih. Sebab tu penyelesaiannya bukan dengan pengambilan ubat farmaceutical ni. Penyelesaian ialah membetulkan keadaan pemakanan dengan konsep yang kita panggil sebagai low carb. Sini tak bincang ni. Ini dia sebenarnya mengurangkan karbohidrat sebab punca masalah metabolic syndrome adalah kerana pengambilan karbohidrat proses yang tinggi glycemic index. Itulah amalan kita. Amalan kita selama ni kita makan makanan yang ada tepung tinggi, ada gula tinggi kan. Makanan-makanan proses, makanan-makanan segera, macam mi segera kan. Sekarang saya dengar mi segera, mi jualan dah meningkat. Itu sebenarnya membuka kepada masalah metabolic syndrome yang lebih teruk dalam masyarakat. Bayangkan. Dan lagi satu doktor, pasal isu pempengaruh tu. Hari ni baru keluar dia upload lah pempengaruh tu. Semua isu-isu makanan viral yang mana-mana dan tak sihat tu dia dakwa
Dia claim sebagai resepi you have to take as a moderate. Tapi sebenarnya konsep yang disampaikan tu salah. Yes. Dia Disebabkan masalah dia pada pengaruh yang sangat famous tu. Dia tunjuk dia punya makan, dia makan low carb high fat sebenarnya. Dia makan ayam aja, dia makan dengan telur, dia tak makan nasi kan. Dia sebenarnya kaedah dia amalkan low carb high fat. Tapi bila dia buat yang dia punya resepi, dia tunjukkan makanan-makanan yang tinggi dengan carbs, gula dia berlambak-lambak. air mana 4 jenis. Kan saya selalu juga bercakap bahawa sebenarnya kalau kita mengamalkan benda-benda tak elok ni sikit-sikit sekali-sekala tak ada isu pun. Kita pun cakap benda yang sama. Betul. Sebab badan kita dalam konteks badan kita boleh heal. Kita jangan go beyond our healing property. Sebab tu kat situ lah we still enjoy our food. Itu konsep yang saya ajar. Makanan perlu sedap dan jangan terlampau warak. Ada masa-masa kita terlanggar sebab orang hidang nak jaga adab dan sebagainya. Itu yes. Tak ada isu pun. Sebab kita tak akan terus tergolek bila makan roti. Tapi kalau you makan roti hari-hari, memang akan tergolek satu hari nanti. Betul. Maksud dia. Jadi antara makanan proses yang sangat lumrah lah yang kita makan ialah roti. Dan makan dan besar. Kalau nak makan roti, tapi kena ada kesedaran. Boleh tahan ni tak ada kesedaran dan kita ingat itu sihat. Dengan hujah alasan, dekat Arab sana makan roti, dekat Barat sana makan roti, itu lain cerita sebenarnya. Dia ada isu-isu genetik dan banyak faktor dalam ilmu nutrition medicine ni. Dia bukan soal boleh atau tak. Dia bukan satu faktor. Dia bukan macam ada setengah ada doktor yang terlampau strict ada pasal semua tak boleh, buah tak boleh, insulin buah tak boleh, ini apa goreng-goreng tak boleh. Dia terlampau strict sampai dia betul-betul tak faham konsep dia. Kita berkonsep sebab kita belajar lama. Dan kita nampak benda tu. Sebab dari segi membetulkan pemakanan ni, dia perlu benda yang praktikal. Dia tak perlu benda yang asyik nak follow satu formula, ikut itu semua orang one size fits all. Tak boleh. Sebab lain orang lain selera. Betul. Rambut pun lain-lain, baju pun lain-lain, kulit pun lain-lain kan. Rupa pun lain-lain. Takkan semua benda sama pula. Itu cerita dia. Okey. Apa benda soalan seterusnya? Kejap iklan. Jangan lupa dapatkan combo set promo Ramadan kita. Seperti anda nampak dekat sini, combo promo Ramadan terdiri daripada minyak-minyak sihat. Contohnya minyak kelapa dara, minyak sawit merah. Hari tu kita ada bagi free gift minyak kelapa dara yang bersaiz penuh. Tapi disebabkan permintaan terlampau tinggi, kita dah habis promo tu. Tapi kita gantikan dengan free gift lain. Boleh dapatkan lagi. Ada juga yang tanya, apa benda lah guna MCT ni? MCT ni membekalkan tenaga. Banyak function dia. Antara minyak sihat yang paling bagus dan paling sedap. Betul tak doktor? Yang paling sedap. Yang paling ini sebenarnya baru cerita sikit saya lah, maklumkan MCT ni tiba-tiba. Ini habis. Ini saya penuh. Laku keras kata orang. Sebab masuk Ramadan, ramai orang amalkan. Saya pun tiap kali sahur makan ni. Pagi tadi pun 3 sudu, lebih sikit. Mau lebih saya sikit. buat dalam kopi. Tak dalam kopi boleh minum terus boleh. Tapi saya tak sempat. Nak masuk subuh saya cepat aku minum. Kan. Memang bagus, sangat bagus. Orang yang makan ni tahu beza dia. Orang kalau tak makan MCT rasa letih, rasa tak bermaya, kemudian macam waktunya. Dekat nak buka ni rasa kita boleh buat live lagi. Malam buat live. Nampak? Relax je. Doktor, rugi siapa yang tak grab promo itu. Ni saiz besar ni. Kita bagi benda ni free tadi. Free. Sayang tak apa. Apa dah buka kau lambat. Tak apa, kita ada set baru lagi boleh dapatkan. Kenapa kita letak semua minyak-minyak ni? Ni adalah kaedah kata dia apa kita cara-cara kaedah membalikkan benda ni. Ini minyak sihat lah. MCT oil, minyak kelapa dara, minyak kelapa merah, minyak sacha inci pun ada ni. Ni satu lagi yang energy booster kita, monolorin ataupun neolorin Ini adalah energy booster yang sangat bagus, yang penting. Tapi berpuasa. apa? Yes. Tapi bila puasa tak boleh ambil malam. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur, masalah kat tu. Tapi sebab dia energy tu pergi kat otak kita, kita jadi alert susah nak tidur. Sebab tu kita digalakkan ambil yang ni kan doktor kan. MCT sawit ni di samping rasa dia yang tak ada rasa akan membuatkan anda kekal bertenaga. Lepas tu versatile, boleh campur dalam masakan, minuman, semua boleh, tak ada masalah. Okey. Kita minta ni tuan-tuan bawa sekali lalu pusing tengok kita punya kedai ni. Tengok apa barang-barang yang ada. Kita dah habis bincangkan sampai 4 ke? Belum. Bincang dulu. Belum habis. Lepas ni kita round doktor. Kita bincang lagi. Okey, lepas ni kita round. Saya nak tunjukkan kedai ni orang datang tu boleh masuk. Okey. Ya, sabar. Okey. Nombor 3. Gambaran apa tadi? Cakap tadi.
berhenti makan gula dan makanan proses, itu yang pertama. Yang kedua, pengamalan minyak-minyak sihat. Contohnya minyak kelapa dara, minyak koksat merah, minyak MCT oil, minyak zaitun, ini semua penting. Dan yang ketiga, untuk memulihkan masalah metabolic syndrome ialah pengamalan ni. Cuka. Cuka dan stevia. Sebab kenapa kita kena guna stevia? Sebab kita nak berhenti makan gula. Tapi kita kalau minum gini cuka ni masam. Ni masam ni masalah sebab dia sekejap-sekejap boleh lah masam. Kalau hari-hari masam, dia muka kita pun masam. Kan? Tak sedap. Jadi benda tak seronok. Benda masam ni tak seronok nak diamalkan selalu. Jadi bila kita letak stevia, dia jadi sedap. Lepas tu kita tak boleh, kita cakap ni, rule number 1 tadi, kita kena berhenti gula dan makanan proses. Lepas tu gula nak berhenti tapi nak dapat manis, inilah solution dia. Dan kena ingat, stevia ni tidak meningkatkan insulin. Sebagaimana dakwaan ada doktor yang suka cakap orang otak udang tu. Kan? Sebab dia yang otak udang. ada... Sebab macam mana lah stevia boleh naikkan insulin? Dalam stevia ni tak ada karbohidrat. Betul. Benda yang menaikkan insulin, kena benda tu menghasilkan glukos selepas dihadamkan. Jadi benda yang meningkatkan glukosa darah selepas makan ialah karbohidrat. Yes. Nampak tak? Makan stevia tidak meningkatkan, dan banyak sebenarnya. Follow-follower saya pun banyak buat test. Lepas makan stevia, dia cek gula tak naik pun. Memang pun sebenarnya. Macam mana nak naik? Apa benda yang nak naik? Gula apa? Datang dari mana gula sebab tu? Dia zero carbs. Itu cerita dia. Sebab dia zero carbs. Jadi bila dia cakap macam tu, kita dah tahu dia tak betul. Tapi saya tak pernah lah condemn dia kan. Saya tak pernah lah pergi cakap macam-macam pasal dia. Kita diam-diam lah. Kau ni pendapat sikit-sikit punya hal kita tak payah. Tapi bila dia start nak condemn orang, Dr. Gorn Pisang siap buat tajuk tu, Dr. Gorn Pisang tu. Saya rasa melampau betul doktor tu kan. Dia macam tak hormat orang lah. Dan bila dia, bagi saya ego dan sombong bongkak lah. Dia rasa dia pandai sangat. Dia problem. Dia rasa dia hero, Superman, nak betulkan semua orang. Sedangkan ilmu dia tak cecah pun. Ada tahap yang sepatutnya. Bila cakap statement-statement yang tak betul, stevia naikkan insulin, berat sangat lah tu. Kan? Itu dia kena faham. Jadi masyarakat kena faham. Ada statement-statement tertentu menentukan sebenarnya tahap keilmuan seseorang tu. Okey. Bagi menjawab soalan dekat TikTok dan juga Facebook, soalan-soalan yang tak relevan seperti pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak berkaitan, boleh dapatkan consultation appointment, boleh WhatsApp saya. Admin ada pin link kat situ. Yes. Kita tak boleh cakap secara general dekat dalam live sebab you punya problem you kena bawa blood test, you kena bawa semua you punya documentation. Tak boleh tanya random. Kita ni bukannya kita merang. Kita nak buat consultation properly. Sebab individu lain-lain. Betul. Kadang-kadang yang bertanya kita tak tahu laki ke perempuan. Pakai nama user. User 1, 2, 3, 4, 5. Mana ada kita perempuan, laki ke perempuan ke, umur berapa, penyakit apa, dah berapa lama penyakit, ada makan ubat apa. Ini semua information yang kita perlukan. Yang kadang-kadang kita tak boleh menjawab soalan tu. Bukan kita tak tahu. Betul. Tapi itulah yang nak tengok. Dan kita dah tengok, baru kita boleh bagi suggestion apa sebenarnya yang you kena buat. Sama ada berhenti apa-apa ke, tambah apa-apa ke, panjangkan puasa ke apa. Itu je. Sebab tu nak bagi satu formula yang one size fits all agak susah. Yes. Dia berbeza sebenarnya macam isu metabolic syndrome. Ada juga orang mengalami metabolic syndrome tapi perut tak boncit. Betul. Ada. Dia kurus kering je. Tapi tekanan darah tinggi, HDL dia rendah, triglyceride tinggi. Boleh berlaku sebab faktor genetik dia menyebabkan dia burn off all the excess fat. Ada macam tu. Jadi tak boleh kita nak, sebab tu dalam kriteria metabolic syndrome dia tak kata semua kena ada. Dia kena ada 3 daripada 4. Dia kira sebagai metabolic syndrome. Atau ada 3 daripada 5 pun juga sebagai metabolic syndrome. Kita juga kena tengok parah insulin. Kadang-kadang orang insulin tinggi tapi badan kurus. Ada juga yang berlaku. Tapi kebanyakan orang insulin tinggi memang badan dia besar. Memang ada masalah perut boncit dan sebagainya. Ini sebenarnya yang kadang-kadang kena perlu penilaian secara individu. Itu kena datang buat consultation. Okey, saya dah cakap tadi 3 kan. Tinggalkan gula, makanan proses. Makan minyak sihat. Low carb fat. Lepas tu kena amalkan cukai apple. Yang keempat untuk memulihkan metabolic syndrome, jangan bersenam. Moderate. Yes, bersenam tu bukan kira calories. Dan antara senaman-senaman yang bagus ialah senaman yang membina otot. Iaitu weight exercise. Cardio ke? Weight exercise ni bukan cardio. Cardio ni macam dia jogging tak boleh berhenti tak. Dia kena weight exercise, kena angkat benda berat. Sebab tu sebenarnya benda senaman weight ni boleh buat di rumah je. Tak perlu keluar pun. Tak payah kalau tengok boleh gunakan kerusi ni. Hmm. Kan kita duduk bangun ataupun boleh buat macam ni.
macam ni. Macam-macam lah. Benda-benda macam simple-simple macam tu je. Dia tak perlu nak ingat. Tapi kena ada mode, ada exercise. Tak boleh tinggal exercise ni, kena buat juga. Tapi jangan jadikan exercise ni nombor 1. Mana susah gila-gila, lepas tu lapar nak makan banyak-banyak. Lepas tu kira kalori. Yang itu semua, sebab tu asas konsep kena betul. Bila konsep asas dia salah, kita exercise dengan cara yang betul. Kita kira calories kan. Lepas tu kau kira berapa banyak, berapa jam kau exercise. Itu semua tak betul. Sebenarnya semua kajian-kajian yang menunjukkan kelebihan exercise dari menjaga kesihatan. Ingat, ada orang exercise sebab dia nak build badan dia, nak jadi bodybuilder. Itu buatlah. You kena tahu apa matlamat you. Tapi ada orang exercise kerana nak jaga kesihatan je. Dia tak perlu nak otot besar-besar, nak buat apa pun. Baju pun tak pernah nak buka. Tak perlu. Jadi kita nak jaga kesihatan, kita exercise untuk menjaga kesihatan. Iaitu moderate exercise. Banyak dengar orang dia dah macam obses sangat. Nak jadi badan besar, berketak-ketak kan. Mula ambil steroid lah kan. Makan protein shake melampau-lampau. Yes, kadang-kadang memang badan dia besar, berketak-ketak, cantik kan. Tak ada nafikan. Tapi kesihatan dia teruk dalaman. Tu banyak kita tengok bodybuilder pun badan cantik-cantik boleh mati tiba-tiba. Kena serangan jantung lah, kena stroke dan sebagainya kan. Itu yang kena faham. Jadi sebab tu matlamat kena jelas. Kita nak bersenam pun untuk sihat. Kita bukan bersenam untuk nak jadi badan cantik, lepas tu nak tayang kat orang, lepas tu nak belagak. Itu tak boleh. Niat tu dah betul. Bagi saya, niat paling penting dalam bersenam ialah menjaga kesihatan. Itu asas dia. So, dia juga bersenam boleh sebenarnya memulih atau reverse metabolic syndrome. Sebab apa? Sebab bila kita bersenam, dia akan meningkatkan sensitivity insulin di otot-otot tangan semua ni. Dan itu akan menyebabkan parah insulin yang mula menurun. Bila parah insulin menurun, sebenarnya itu akan membantu menurunkan berat badan dan juga sebenarnya akan reverse insulin resistant atau reverse masalah metabolic syndrome sebab kita meningkatkan semula sensitivity insulin. Di samping itu berpuasalah macam kita buat sekarang. Itu yang kelima, nak tambah bonus tadi. Bonus, saya dah sebut. Yang keempat, yang kelima ialah puasa. Yang kita buat sekarang ni, puasa. Awal. Kalau dah habis Ramadan tu kita boleh buat puasa basah, tak ada masalah. Kita hanya berhenti makan sekurang-kurangnya 12 jam. Dan sepanjang berpuasa boleh minum. Itu kalau puasa basah lah. Tapi kalau lepas raya saya nak buat puasa 6. Silakan. Bagus, teruskan, tak ada masalah. Ataupun nak buat Isnin Khamis, silakan, tak ada masalah. Lepas tu teruskan juga berpuasa basah, campur-campur dengan puasa kering ni. Combine-combine. Sebenarnya itu antara kaedah-kaedah banyak. Jadi puasa ni sebahagian pada kaedah gaya hidup sihat. Berpuasa perlu, bersenam perlu, makan dengan betul. Tapi makan dengan betul ni yang paling challenge sebab kita kena ada ilmu. Kita kena faham konsep. Dia bercakap atas konsep. Dia bukan main bercakap atas formula. Dia tak boleh, ni boleh, ni tak boleh. Ni boleh, ni tak boleh. Susah. Hidup dia jadi strict dan pasal. Itu konsep dia. Sebab tu saya tak pernah cakap ni boleh, ni tak boleh. Kita cakap apa konsep saya makan? Apa konsep saya makan nasi lemak? Ada orang dia baru dengar saya punya video dekat tu pasal punca-punca obesity dan berkaitan metabolic syndrome. Dia terus condemn. Doktor selama ni promote, you kena padam balik video promote nasi lemak. Saya cakap you tak faham konteks. You bercakap, kadang-kadang you tak faham konteks orang cakap. Sebab jangan terus melompat macam kau pandai sangat. Kita cakap tu kita dah ada semua dalam kepala otak. Dah tahu kenapa nasi lemak tu bagus. Sebab isu dia glycemic index. Glycemic index rendah tu akan menurunkan parah insulin. Kita nak kawal parah insulin, itulah konsep untuk reverse metabolic syndrome. So makan nasi lemak memang sangat sesuai untuk turun berat badan sebab nasi lemak berglycemic index rendah. Dia jangan dipandang dalam aspek karbo. Sebab bila dimasak nasi dengan minyak, kanji atau karbo dalam tu berubah menjadi resistant starch. So karbo tak dihadamkan. So nasi lemak ialah contoh makanan karbo yang sangat rendah kandungan karbohidrat dia. Which is that is the concept. You tak faham apa orang cakap, terus hentam macam orang pandai. Nampaklah dia punya bawau dalawal ha tu. Itu sebab masalah. Orang yang bawau dalawal ha tapi tak tahu dia bawau dalawal ha, lepas dia cakap, nampak sangat. So dia kata, sometimes you can see light travel faster than sound. Sound tu saya cakap lah, tapi dalam konteks kan menulis tu ialah bercakap. Kan? Sebab tu kadang-kadang orang tu nampak smart tapi bila cakap dia tahu sebenarnya tak dipakai. Konsep. Okey, sekejap. Iklan sekejap. Jangan lupa dapatkan semua promo-promo Ramadan kita. Kita ada pelbagai jenis set-set yang anda boleh dapat. Dekat TikTok boleh klik link bio, dekat Facebook boleh klik dekat
link yang admin pin tu. Bagi menjawab soalan MCT kenapa dia makan ciri bilik tu, sebab you ada candida dalam usus. Teruskan makan macam Teruskan biasa sahaja. dan dia akan hilang. Yes, orang ada kulat dalam usus. Ya, candida, Kulat kulat. candida kulat. lah, Yes. kulat atau candida dalam usus ni. Bila dia makan MCT atau VCO, Ni. dia boleh kena cari berit. Itu bukan ada masalah pun. Macam perut dia tak sihat lah. Sama juga macam BCX. Yes, perut dia tak sihat, you kena teruskan. Dia memang akan ada reaction macam tu mula-mula. Teruskan, dia lama-lama hilang. Bila hilang maksudnya candida dah mula hilang. Itu konsep dia. Faham tak? Jadi kita bukan sebenarnya tengok simptom berhenti memang terus lah. Kau membiak balik candida tu. Apa punca candida tumbuh dalam usus adalah kerana pengambilan gula dan makanan proses. Dan orang yang ada candida dalam usus ni selalu dia craving kepada benda-benda manis. Bila ada saka. Bila berhenti gula, saka gula lah saya panggil candida ni, saka gula kan. Bila dia berhenti gula, dia rasa huru-hara dan dia rasa teringat makanan manis. Ini masalah tanda-tanda. Saka candida tu dah hantar kat otak dia signal, makan manis. Bila dia makan minyak kelapa darah ke, minyak MCT ke, cik baik. Betul. Itu kita faham tu kan, itu penting ilmu. Baru nak cakap. Saya nak cakap je doktor dah cakap. Saya nak cakap je doktor dah cakap. Sehati sejiwa macam ni. Tak boleh nak ni. Baru nak dia kena potong. Tapi tak apalah. Teruskan amalan tu macam biasa. Jangan lupa dapatkan semua promo-promo Ramadan kita. Doktor, apa kata kita round tu kita tua punya sikit. Ni, kita tua. Boleh follow. Nilai. Kita follow. Okay, kita follow. Ini backdrop kita pasang sementara sebab tadi kita ada syuting raya. Biar dia kat sini terus. Biar je lawau. Ni rak-rak kita nampak ni. Di sini. Nampak. Ini buku-buku kita. Boleh dapatkan buku saya kat sini buku. 10 punca obesity. Obesity yang kita masukkan dalam metabolic syndrome yang kita bincang hari ni. Boleh dapatkan buku gula kacang putih apa dalam ni. Dia cerita pasal apa pemandan-pemandan gantian tu ada, apa stevia, apa kelebihan dia, apa sucralose, apa monk fruit, semua di situ dalam ni kan. Lepas tu ni kalau nak dapat majalah ni. Nampak sama tak muka aku? Sama kan. Okey, yang kita ada apa ni? Kita ada ascorbis, vitamin C letak dalam mulut ni baiknya. Ini kita juga produk kita support Bumcha Active. Ini contoh-contoh probiotik, prebiotik yang bagus, produk yang bagus. Kita ada juga TO stevia. Kalau letak lemon sedap kan. Okey. Ataupun boleh letak yang ni letak MCT sedap. Ni. Kopi O stevia. Letak MCT sedap. Lepas tu kita ada apa ni? Kita ada garam Himalaya ada. Kita ada gula kelapa ni raya-raya ni kan. Nak buat apa gula kelapa asli. Kita ada yang ori ni mahal ni kan. Dan kita juga ada kopi ashwagandha. Kedai kat mana? Tadi kita dah sebut Nilai Square. Nilai Square. Datang kat Bandar Baru Nilai ni. Dekat Masjid Nilai tu ada satu KFC besar. Betul-betul sebelah dia. Kita ada kopi ashwagandha, nampak tak? Kita juga ada minyak-minyak zaitun macam-macam yang bajet-bajet ada macam ni Cobram ada, kita ada Pond's ada. Kita ada juga produk Al-Art ni, special untuk Al-Art daripada Palestin. Kita ada Za'atar daripada Palestin, kita ada Habbatu Sauda Al-Art, kita ada sabun. Ni ramai orang nak ni. Ada orang masalah eczema kan. Dia tak boleh pakai sabun biasa, gatal yang betul, gunakan sabun minyak zaitun. Nampak tak? Kita ada sabun yang buku juga. Sabun Nablusi. Ini dibuat di Nablus, Palestin. Sebab nama dia Nablusi, special. Kita ambil produk-produk Palestin ni, kita support industri Palestin. Dia jangan cakap saya support Palestin, posting-posting. Lepas tu produk tak nak support. Yang best ni kalau kita support produk macam ni, ialah kita juga dapat kesihatan. Nampak kita ada banyak yang ada. Kedai kita ada 3, dia cakap ni. Kita ada Melas saya sebut. Kita ada di Batu Berendam. Bila cakap. Kita ada 3 retail outlet. Satu dekat Nilai, sini Nilai Square. Kedua dekat Melaka, dekat Pasar Borong. Yang ketiga dekat Shah Alam Section 7 klinik lama kita tu. Boleh walk in. Sepanjang Ramadan ni kita buka daripada 9 pagi hingga 5 petang. Isnin hingga Sabtu. Hari-hari sepanjang 8 hari Ramadan ni saya ulang benda yang sama. Datang sini. Sebelah ni ada bazar kan? Ramadan. Dekat sebelah ni. Benar-benar datang sini beli barang. Ini ialah First Harvest yang paling premium punya produk minyak zaitun Palestin, yang paling premium. Nak buka untuk dia ada plaster. Okey. Harga murah 139, 250 ml premium dia First Harvest. Dia ambil daripada minyak pada hari pertama
penuaian minyak zaitun, buah zaitun. Nampak special produk tu ada. Dan sini kita juga buka rak untuk kita punya apa kata orang? Kata apa? Vendor kita lah. Siapa nak letak produk dia kita bagi. Tapi ikut Seperti produk-produk ni lah. Produk daripada Azflora ada apa ni? Dia ada homemade ni macam apa nama ni? Nama ni? Homemade apa ada lah saya pun tak tahu. Jam. Bukan jam. Habis tu? Ini rasanya. Jam lah. Jam lah. Nampak. Acar je. Acar lah. Allah, penat acar. lah. Ni yang sebut ramai sangat tadi ni. Kan? Kat mana dah dapat ni? Ni apa ni? Perasa tanpa MSG tu. Ni dia. Nampak dia datang kat sini. Nampak? Kita juga ada gluten free flour. Kita ada madu stick. Madu bagus. Nampak tak? Nak masuk tangan boleh. Ada bidara. Ni bidara banyak jin ingat kau mandi kan ni. Hilang sama jin. Nampak? Jin buster. Situ pula. Ini apa lagi ni? Lemon apa benda ni macam-macam. Ni sama tapi siapa kat luar tu juga nak produk kita boleh datang. Dia tunjuk lagi ni nampak ni. Ni kita punya kelapa, gula kelapa asli, kita punya garam Himalaya ada. Minyak sacha inci nampak ada kat sini. Of course ni yang famous sekarang ni sangat-sangat laju, siapa cepat dia dapat, lambat tak ada. MCT oil. Amalkan bulan Ramadan ni, insya-Allah dapat banyak tenaga. Kita ada minyak kelapa sawit merah. Nampak boleh dapat kat sini. Doktor, orang tanya awet muda pakai apa? Awet muda pakai apa? Inilah apa lagi? Nampak ni, kita ada serum. Serum ni teknologi ni saya buat research bersama dengan UPM faham tak? So dah daripada 2015, dah dekat 9 tahun, 10 tahun dah. Ni dia. Kita ada juga ni kita ada sunscreen, kita ada day cream, kita ada sabun-sabun. Kadang-kadang kita bagi ni sebagai hadiah. Ini kita bagi dia. Harga dia berapa? RM75. Kita bagi free tapi je. kita bagi free. Ni satu lagi sabun special ni, sabun untuk orang ada masalah eczema. Kalau nak pakai sabun zaitun kita ada sabun kedua. Daun gelenggang. Kita ada juga apa ni? Allahu akbar tu pula ni. Cuka kurma ajwa. Ini special ajwa. Mahal sikit tapi best. Rasa memang sedap. Kita juga ada cuka kurma biasa. Boleh juga. Nampaklah. Dan kita ada satu lagi produk yang sangat menarik bagi yang ketiak-ketiak busuk kat luar tu. Spray kat ketiak. Kalau kaki busuk pun boleh spray kat kaki. Ni kan budak-budak sekolah kan kadang-kadang ya Allah ketiak ya Rabbi ya salam kan. Spray. Apa istimewanya? Ini special sebab apa? Sebab dia ada probiotik dalam dia. Dan dia natural, tak ada bahan-bahan kimia. Hanya letak probiotik dan juga apa nama tu? Essential oil. Essential oil. Dan boleh dipakai spray pada luka juga doktor. Diabetic wound ulcer. Even kita letak pada ulcer diabetik dulu masa ada klinik dulu kan. Hilang baru dia. Semalam saya dapat testimoni. Dia melecur. Dia spray benda ni baik. Ini satu isu yang selalu dapat lah. Orang banyak tanya dia kata, kat luar tu semua madu tak asli. Ana kau aku buatlah madu asli. Ini kita tengok tempat ladang dia dekat Sarawak tu. Memang ini madu asli dan ada COA dia semua, sertifikat dia apa semua komplit. Dan kita ada sijil halal yang mengesahkan dia memang madu asli. Kita ada dua saiz. Ada 1 liter, ada setengah liter. Dan ini nampak stevia boleh dapatkan kat sini. Ini ada satu toner untuk skincare sebelah dia. Dan stevia yang besar sikit. Nampak kita ada juga lagi satu madu yang campur propolis. Bukan madu je, ini campur propolis ni bagus untuk immune system. Orang yang selalu dapat jangkit dan diabetic patient ni. Ini madu yang amalkan bagus. Dia boost pada immune system. Sebab propolis tu sebenarnya bahan yang diletak kat sarang lebah tu untuk protect anak lebah daripada jangkitan kuman. So dia melawan kuman. Propolis tu bagus. Kita ada dalam ni. Dan kita juga ada Neolorin yang saya sebut tadi. Energy booster. Nak puasa senang kan. Minyak kapur dara kita juga ni yang paling. Ada minyak kapur dara. Nampak? Inilah antara produk-produk yang boleh dapat kat sini. Tengok ni bilik ni. Special. Ni pintu keluar dia. Kita tengok ni kat luar kat mana. Jom tengok. Nampak ni. Inilah je. Kedai lansir. Tu kedai lansir. Kahbi. Kahbi. Masuk lorong tu nampak kat sini. Ni lah dia. Saya di sini. Dia ada tulisan doktor. Dr. Norman ni. Ni dia. Tak tahu lagi, tak tahu lah tuan. Tuan kat sebelah ujung nampak. Pergi ambil tengok gambar tu. Itu Bazar Ramadan tu. Nampak ujung tu Bazar Ramadan. Sini je. Bukan susah nak cari. Sebelah sana nampak tu ada kedai Mamak Salam. Salam tu. Ada Sengheng kat situ. Watson ada kat situ. Kita opposite dia je. Okey. Boleh cari ya. Datang kat sini tau. So mudah je. Boleh dapat produk dekat Nilai. Kita ada 3 setakat ni. Kita ada di Shah Alam, di Nilai dan juga di Melaka. InsyaAllah ada rezeki
kita buka lagi di tempat lain. Ramai suruh saya buat kat Johor lah. Ada suruh buka kat Kuching lah, suruh buka kat Kelenggan Melaka. Aku banyak sangat duit, tak bawa lah. Bagi berminat nak fund kita orang boleh. Kita Siapa boleh nak letak produk, kalau kena dengan kita punya style, kita boleh letak sekali kat sini. Saya lupa satu lagi produk ni menarik kan. Serbuk Halia. Halia ni sangat bagus untuk nak reverse metabolic syndrome pun Halia sangat bagus. Amalkan, boleh letak dalam teh, letak dalam kopi, boleh letak minum begitu saja ataupun letak dalam makanan. Kan? Okay, lagi satu yang bagus ni, Mineral Life. Magnesium. Kita akan come out juga dengan lepas ni air minuman magnesium coming soon lah. Kita akan tambah lagi produk sehingga penuh semua kedai kita tengok. InsyaAllah satu hari kita nak jadikan lifestyle kita ialah lifestyle sihat dengan adanya produk-produk yang telah terpilih. Saya sini yang pilih produk ni, insyaAllah produk-produk yang bagus untuk menjaga kesihatan. Okey, panjang pula cerita kita. Nak duduk balik ke apa ni? Nak akhir. Nak akhir duduk balik. Nak akhir tu duduk balik. Okey, bagi yang komen tanya kat mana nak dapat, boleh walk in dekat outlet retail kita dekat Nilai ni. Sekarang kita berada di Nilai. Kita ada juga di Melaka dan juga Shah Alam Station. Nanti kita buat live juga dekat Melaka, kita buat live juga dekat Shah Alam nanti insyaAllah. Yalah, nanti kita kena buat lah. Kita akan buat juga. Nanti boleh tengok kalau Kamis ni lah. Boleh kita buat insyaAllah. Boleh dapatkan complete set atau yang malas, yang kedekut, yang tak ada duit, tak ada bajet, beli dah satu-satu. Tapi kalau kata susah jauh, boleh beli online. Betul. Boleh dekat website kita www.drnormalmarketing.com. Itu dia kan. Ataupun boleh beli dekat Shopee. Kita ada kedai kat Shopee juga. drn.consulting. Boleh dapatkan produk dekat situ. Jangan lupa dekat Facebook. Klik link, dapatkan semua promotion ataupun walk in dekat retail outlet kita dekat Nilai, Melaka dan juga Shah Alam. Dekat Facebook pun sama. Okey, dah lah kata-kata terakhir, kita nak pergi buka lah. Kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Jumpa lagi dalam Quran Ramadan episod ke-9 besok. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao cincau. Ciao cincau. Bye bye.